TV KPM. Air dalam bertambah dalam. Hujan di hulu belum kan teduh. Rasa dendam bertambah dendam. Dendam yang dahulu belum kan sembuh. Berat mata memandang, berat lagi bau ini memikulnya. Apa lagi yang harus aku lakukan untuk membahagiakan rakyat-rakyatku? Di bilik sempit ini rupanya seorang raja besar memencilkan diri. Tinggi-tinggi pohon meranti, perkasa berdiri, akar menjalar. Sungguh tak sangka rasa di hati sikap Kekanda seperti ular. Wah, lancang benar mulut Adinda menghiris hati Kekanda. Kalau kail panjang sejengkal, usah lautan hendak diduga. Ini bukan tentang menduga lautan, Kanda. Ini tentang nasib rakyat-rakyat kita yang telah ditindas, dibunuh oleh tentera Karakus. Kanak-kanak dicampak ke lautan, tapi Kanda terus diam sembunyi begini. Dinda, ikan belanak jangan dilempar. Kalau dilempar nampak riaknya, Dinda. Kalau Kanda ini jangan dicabar, kelak nanti buruk padanya. Orang sudah lama mencabar kita, Kanda. Tapi Kanda itu yang sebenarnya pengecut. Dinda sangat kecewa dengan Kanda. Kalaulah almarhum ayahanda masih hidup, kita tentu tidak begini. Almarhum ayahanda tidak akan biarkan rakyat disiksa. Bahkan setitik darah pun tidak. Kanda yang sanggup menjadi pengecut, bacot dan tuli. Kekanda berdua. Maaf Adinda terpaksa mencelah Kekanda berdua. Apa gunanya Kekanda berdua bertengkar? Bertikam lidah begini Kekanda. Kekanda berdua kita ini saudara. Air dicincang tidak akan putus Kekanda. Tetapi Kekandaku sekalian. Tapi apa? Yang serius sangat ni kenapa Kekanda? Kita berlakon sahaja. Berlakon. Berlakon, ya. Ingatkan kita dah berlakon bangsawan tadi. Sampai ya. jatuh semua prop-prop kita ni. Bingung sangat. Ya, masuk karakter sangatlah Kekanda kita yang seorang ni. Sebenarnya, kita ini dalam Teroka di Didik TV KPM bersama saya, Nisaki pengacara anda pada hari ini. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi kepada semua yang menonton. Sebelum kita pergi kepada lakonan dan aksi guru-guru kita, di sana ingatkan supaya kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan agar sentiasa memakai pelitup muka di tempat awam, jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter bahu ke bahu, dan jangan lupa untuk sentiasa cuci tangan anda menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Contoh macam Nisa, kalau Nisa dah buka pelitup muka ini kan, Nisa perlu simpan di dalam bekas yang bersih. Ada poket ke, poket plastik ke, boleh simpan pelitup muka anda agar dapat digunakan kembali. Kalau dah kotor jangan guna balik ya adik-adik semua, dan kalau dah melebihi penggunaan 8 jam pun jangan guna lagi. Baiklah, tadi saya sangat-sangat tertarik dengan saya sekali masuk karakter cikgu-cikgu semua. Hebat Cik Nisa. Ya, hari ini sebenarnya kita akan membincangkan atau kita belajar berkenaan dengan topik lakonan bangsawan. Jom kita berkenalan dengan guru-guru kita. Kita persilakan Cikgu Nizam dahulu. Silakan perkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Nizam Jamin. Ya, saya mengajar di Sekolah Seni Malaysia Johor dalam bahagian teater. Baiklah, kita ingin mempersilakan guru yang seterusnya. Cikgu Fairul, silakan perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Fairul bin Rashid, Ketua Bidang Seni Teater Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Ya, kedua-duanya merupakan guru seni dari Sekolah Seni Kuala Lumpur dan juga Johor, jauh datang merantau ke Didik TV untuk sama-sama berkongsi dengan rakan-rakan sekalian. Tadi Nisa ada sebut berkenaan dengan simpan pelitup muka di tempat yang bersih. Contohnya macam ni lah, Nisa ada bekas plastik ni, bolehlah gunakan. Kalau cikgu-cikgu semua untuk menzahirkan lakonan yang mantap dengan ekspresi muka, gaya, pandangan mata. Sebab itulah guru-guru ini tidak memakai pelitup muka. Tapi jangan risau, kami di sini cukup menjaga jarak sosial yang telah ditetapkan. Mungkin
mungkin dalam kamera angle-nya kecil ya. Lakonan kan kita nampak macam Betul. rapat je tapi sebenarnya tidak ya. Baiklah, sebenarnya tak sabar-sabar nak membincangkan tentang topik pada hari ini di mana lakonan bangsawan. Apa yang kita lakukan tadi, mungkin Cikgu Nizam boleh mulakan dulu cerita sedikit apa lakonan yang kita lakukan tadi. Okey, itu adalah sedikit petikan lakonan daripada elemen-elemen bangsawan lah. Ya, baik. Okey, lakonan bangsawan daripada cerita Arab. Cerita Okey, Arab. dia sebenarnya dalam gaya lakonan tu kita ada banyak dia punya kata ciri-ciri gaya lakonannya. Betul. Okey, jadi kita serahkan pada Cikgu Fairul lah. Okey, untuk ciri pertama bagaimana? Okey, baik. Silakan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang gaya lakonan bangsawan dan topik kedua tentang pergerakan dan blokir dalam bangsawan. Baik. Jadi untuk segmen selepas ini anak-anak murid di luar sana akan didedahkan dengan 6 gaya lakonan bangsawan dan juga cara berlakon bangsawan di pentas yang akan Ya. kita huraikan satu persatu dengan tunjuk contoh sekali. Dan kalau adik-adik di rumah yang sedang menonton sekarang itu, ini boleh ikut sama-sama apa Ya. yang kita tunjukkan nanti, boleh berlakon sama-sama. Ikut di sini dan terus dapat input tersebut. Nizam pun boleh ikut berlakon ya. Mesti. Mestinya. Saya rasa teruja dengan pemakaian dah macam cikgu-cikgu sekalian. Tunjuk sikit pakaian kita semua boleh tahan masing-masing mengikut karakter dan juga watak masing-masing. Sebenarnya saya nak tanyalah, pakaian ni penting ke untuk menzahirkan watak kita, cikgu? Ya, kalau ikutkan sebenarnya pakaian ni dia merupakan dalam elemen scenografi, Ya. menghidupkan lagi, menjiwaikan lagi untuk orang kata membantu pelakon tu sendiri. Membantu. Dan kostum juga menerangkan ciri latar kepada cerita itu juga. Contoh macam apa yang kita pakai ni menerangkan ciri latar bagaimana? Latar masyarakat Arab lah. Ya. Masyarakat istana juga. Dekat istana. Macam saya ni watak apa cikgu sebenarnya? Mungkin ada yang tertanya masuk-masuk marah ke kanda berdua. Watak Sebenarnya apa ni? watak puteri, cuma Watak kita puteri. kita ambil image saja, tidak ambil Image seluruhnya. sajalah. Ya, betul. Kalau pakai seluruhnya nanti tak cukup waktu. Habislah, tak cukup masa lah nak berlakon lagi. Tak cukup macam berlakon. Baju saja dah pakai setengah jam. Betul. Ya. Mungkin itu antara cabaran yang orang tidak tahu daripada segi lakonan. Kalau kita pergi tengok teater kan, Ya. di Istana Budaya, rindunya bila sebut Istana Budaya. Maklumlah di musim pandemik ini kita tidak dapat berkumpul dan menyaksikan persembahan teater yang sungguh gah, sungguh orang kata mantap dan padu di Istana Budaya tersebut. Saya lihat dengan propsnya, dengan suasana di atas pentas, pakaian-pakaian sungguh-sungguh cantik. Itu antara perkara ataupun aspek yang menghidupkan lagi sesuatu lakonan dan jalan cerita. Jadi kalau macam bajunya tak kena, karakternya tak kena, tak jadilah ya, tak hiduplah watak tu. Saya nak tanya cikgu boleh? Cikgu Nizam dah berapa lama mengajar di Sekolah Seni Johor? Okey, saya bermula pada tahun 2017. 2017. Ya. Ini dah tahun yang keempat saya lah, Baik. insya-Allah. Yang Cikgu Faru pula? Saya baru masuk ke Sekolah Seni Kuala Lumpur pada 2019. Sampai hari ini lah. Sebelum tu saya di sekolah menengah biasa, jadi cikgu bahasa Melayu. Ya, cikgu bahasa Melayu. Jadi sebab itulah ayatnya keluarnya sedap, kata-katanya disulamkan dengan peribahasa, kata-kata bidalan dan sebagainya. Saya sebenarnya tak sabar-sabar nak mula berlakon, nak belajar tentang seni lakonan, mana tahu tiba-tiba ada job tepi kan. Baiklah, tapi sebelum tu adik-adik yang di rumah saya kira sudah pun sangat-sangat teruja untuk bersama-sama kita. Cikgu Faru pun dah ajak kita berlakon bersama-sama. Sebelum itu kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini teroka di Didik TV. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Fairul dan Cikgu Nizam yang akan bersama-sama mengajar kita berkongsi berkenaan macam mana nak jadi pelakon menggunakan tema lakonan bangsawan dengan baik. Tetapi sebelum itu Nisa ingin ingatkan supaya kekal menjaga SOP dengan contohnya menggunakan gel pembasmi kuman untuk mensanitasi tangan anda di mana saja anda berada. Jom kita mulakan. Cikgu silakan. Ya, okey, baik. Boleh. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kita mulakan dengan pembasmi kuman. Ya, baiklah. Jom cikgu, apa yang akan kita berbincang untuk slot pertama ni? Silakan cikgu. Baik, untuk sesi kali ini kita akan pergi kepada topik
gaya lakonan dalam bangsawan yang mana mengandungi 6 elemen lah yang akan kita ajarkan. Jadi kita tak nak buang masa, kita minta adik-adik di sana bersedia untuk dengar satu persatu isi-isi tentang 6 gaya lakonan bangsawan yang akan kita ajarkan. Pada saat ini kita akan terangkan dahulu 6 isi tersebut dan selepas ini kita akan susul dia dengan penerangan huraian berserta contoh lakonan yang kita boleh buat sama-sama di rumah dan juga di sini. Okey 6 gaya lakonan dalam bangsawan ini, yang pertamanya ialah to stylize. Stylize. Yang kedua, ucap tetap. Yang ketiga, gerak tetap. Betul. Dan yang keempat, saya cabar Nizam, sambung. Jangan cabar better. Dinda jarak bukan sosial? cabar kanda. Jarak Dinda sosial, suruh sambung. Jarak sosial. Dinda suruh Dinda nak sambung. ingatkan. Yang keempat apa kanda? Sebab terkejut. Terkejut. Terkarakter. Ya, betul. Yang keempat iaitu letak tubuh. Letak Ya. tubuh. Letak tubuh. Yang kelima iaitu kita panggil KI. Okey. KI. Okey. Iaitu kiok. Kiok. Iaitu lenggok Lenggok suara. suara. Dan yang terakhir iaitu improvisasi. Improvisasi. Okey. Jadi itu adalah 6 aspek yang akan kita huraikan sekejap lagi untuk sama-sama kita belajar. Jadi kita tak nak buang masa, kita terus nak bagi penerangan kepada semua. Yang pertama tadi stylize. Apakah yang dimaksudkan sebagai stylize dan macam mana gaya lakonan stylize itu sendiri? Ya. Baik untuk pengetahuan semua, stylize ini bermaksud gaya lakonan, gerak isyarat yang dibesar-besarkan, dilebih-lebihkan untuk menunjukkan emosi dan ekspresi pelakon. Sebagai contoh kita tengok gambar di sini, ada gambar pelakon yang membesarkan body language-nya untuk menggambarkan gaya lakonan stylize. Jadi mungkin Cikgu Nizam boleh hurai sikit. Kenapa perlunya stylize ni? Okey, perlunya stylize ini kerana pada zaman dahulunya bangsawan ketika dipentaskan iaitu pelakon-pelakon berada di atas panggung ni saya, dan penonton-penonton pada ketika itu ada yang mungkin duduk jauh di belakang. Mereka tak nampak apa yang pelakon tu buat di atas pentas. Jadi pelakon tu harus mengambil inisiatif untuk memperbesarkan gerak aksinya, lakonnya supaya penonton akan kata, okey, barulah nampak dia sedang marah. Oh, barulah nampak sedang melakukan suatu perkara. Betul. Jadi kita tak nak buang masa. Kita tengok contoh gaya lakonan stylize melalui contoh yang kita improvisasi kat sini untuk kita lakukan sama-sama. Cik Nisa pun Silakan. boleh sama-sama di sini Saya cuba. Okey. Baik, kita nak mulakan situasi di mana? Kita pulang pada Cikgu Fairul. Baik, kita mulakan situasi mencari Dinda saya yang hilang. Puteri yang hilang. saya yang hilang. Okey. Kanda, Ya, Kanda. Dinda. Jaga jarak dulu, Dinda. Puteri Dinda hilang, Kanda. Semalaman Dinda cari tak jumpa. Bagaimana semua ini harus berlaku? Sudahkah puteri itu dicari di mana-mana? Sudah dicari di mana-mana. Serata alam sudah Dinda cari, Kanda. Itu Puteri Dinda, Kanda. Di situ Kanda. rupanya bersembunyi. Ya, maaf. Dinda ingatkan, Kanda tak nampak Dinda di sini. Itu dia. Contoh gerak lakonan bangsawan stylize yang kita tunjuk gaya yang dibesar-besarkan untuk memaparkan ciri lakonan tersebut. Dan juga saya kira untuk menekankan lagi macam tadi, dah cari di mana-mana. Tak berjumpa, maknanya begitu luas dan jauh telah mencari. Betul. Hadir pun bersekali. Dialog dan gerak tu hadir bersekali secara exaggerate. Baik. Dan seterusnya kita tengok kepada ucap tetap. Ucap tetap ini adalah satu set dialog yang memang perlu ada di dalam teater bangsawan dan ia berdasarkan kepada ciri-ciri istana tersebut. Dialog ucap tetap ini tidak boleh diimprovisasi. Ia mesti melalui proses yang telah dilatih terlebih dahulu dan mengikut disiplin sesuatu istana. Tapi untuk yang umum kita adalah contoh yang nak ditunjukkan. Tapi mungkin Cikgu Nizam nak tambah lagi tentang ucap tetap. Okey, ucap tetap ini kalau kita lihat biasanya contoh kalau di balerong istana scene memaparkan adegan memaparkan di istana, kita melihat bagaimana orang biasa menghadap sultan, dia akan menyebut ampun tuanku beribu-ribu ampun. Itu basic. Asas. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Apa kata kita bersama-sama bertiga ni bercuba? Cikgu Nizam buat, kami ikut. Jadi penonton di rumah pun sama ya? Ya, Okey. boleh. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Ada harap, ada mohon. Boleh Ya, betul. Ya, harap boleh. diampun boleh, mohon diampun pun boleh. Kita cuba lagi sekali untuk pengukuhan. Di luar sana ikut sama-sama ya. Sama-sama tau. Ready? 1, 2, mula.
Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Itu dia ucap Ya. tetap dalam teater bangsawan. Dan dalam kita melaksanakan adat istiadat ucap tetap itu, dia hadir bersama-sama dengan gerak Betul, tetap. Nisa. Ya. Gerak tetap pun adalah satu disiplin gerak lakon yang wujud dalam situasi istana ataupun apabila kita berhadapan dengan raja. Ya. Bila di luar istana pun ada kita bertemu raja, kita ada gerak tetap yang lebih kurang samalah. Jadi gerak tetap ni Cikgu Nizam ada nak tambah? Baik, saya tambah juga. Okey, gerak tetap ini, okey, dia seiring dengan ucap tadi di mana gerak tetap bila kita bertemu dengan raja, kalau kita ada orang kata mengkabarkan kabar berita, kita harus menggunakan jari kita begini. Kalau penonton-penonton boleh melihat ya, begini. Okey, kita letak di dahi, di tengah-tengah celah-celah kening kita ni, kita letak dan kita mengatakan ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Ada kabar berita yang ingin patik katakan. Maknanya dia nak menekankan ada kabar yang ingin diberitahulah. Ya. Contoh kalau perang ke kan, kalau ada apa-apa ke. Dan yang kedua dinamakan merafak sembah. Yang tadi dinamakan mendatang sembah. Okey, yang kedua merafak sembah. Merafak sembah ni kalau macam contoh Nisa berjumpa dengan sultan, Ya. Nisa akan kata nak mohon sesuatu lah, nak mohon emas ke, kan. Jadi dia tukar pula jadi daripada begini, okey, kepada begini, dia lentikkan jari. Dia lentikkan jari. So masih lagi keadaan yang sama, dia letak di tengah jari di tengah dahi ini, di tengah kening ini, dan dia mengatakan hal yang sama juga. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun, maka patik ingin memohon sesuatu daripada tuanku. Ya. Itu nama dia merafak sembah. Dan Ini saya selalunya baru tahu. lepas di dahi dia turun ke mulut sampai ke dada. Kenapa ya kita buat macam tu? Okey, dia ada 3 kali level, 3 kali peringkat untuk kita mengangkat sembah ini. Kenapa? Pertama, bila kita di kepala, kita bercakap menggunakan akal kita, maknanya kita bercakap dengan penuh berhati-hati, Nisa. Okey, dan yang kedua, dekat mulut. Maknanya kita berhati-hati kita mengeluarkan kata-kata kita di depan sultan. Mengeluarkan kata-kata yang sangat indah, susunan kata-kata itu. Dan yang ketiga, segala apa yang kita berkata pada sultan harus kita bawa kepada hati kita yang ikhlas. Betul. Okey, itu Jadi, yang kedua. mari kita buat Cuba. satu simulasi Jom. Jom. yang menggabungkan elemen ucap tetap dan gerak tetap ketika dalam istana. Okey. Kalau boleh, Cik Nisa duduk kat sini, kita Ya, cuba baik. berlakon Saya sama-sama. bergerak, ya. Kita adalah dua orang anak raja sedang menghadap rajanya. Okey. Kita akan datang kepada raja. Nisa kata kalau saya tukar sedikitlah, saya Ya. sebagai pembesar. Pembesar, Okey. Saya datang. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Sila kabarkan apa yang mahu dikatakan oleh kamu. Begini tuanku, nampaknya negara kita bakal diserang pihak musuh tuanku. Ya, itu dia contoh macam ucap tu. tetap yang hadir bersama-sama Ya. dengan gerak tetap di dalam istana. Ya, Kalau betul. yang permintaan tadi tu mungkin boleh tunjukkan contoh. Okey, kalau permintaan sama juga macam tadi, sama aja, okey. Tapi kita contohnya saya duduk begini ya. Ya. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Patik dengan ini ingin memohon jasa baik tuanku untuk patik menyiasat perkara ini tuanku. Jika begitu kehendak kamu, better izinkan dan better titahkan kamu terus berbuat begitu secepat mungkin. Menjunjung titah tuanku. Baik. Ya. Yang ketiga, kita ada taman satu lagi Nisa dan juga Cikgu Fairul, iaitu yang ketiga dinamakan menjunjung Menjunjung titah. titah. Menjunjung titah itu kita masih lagi sama dan kita menerima segala arahan daripada ketua kita iaitu sultan. Okey. Kita cuba buat contoh better memberi titah dan tuan hamba menjunjung titah. Okey. Dengan ini, better menitahkan kepada Panglima Nizam untuk pergi berburu rusa putih. Menjunjung titah tuanku. Dia menerima titah daripada Sultan. Baik. Itu tentang stylus sehingga gerak tetap. Untuk seterusnya, saya bagi kepada Cikgu Nizam untuk bagi penerangan definisi. Silakan Cikgu Nizam. Baik, Silakan, yang Cikgu. keempat, terima kasih Nisa dan Cikgu Fairul. Dan yang keempat iaitu dinamakan letak tubuh. Letak tubuh ini iaitu bagaimana posisi seorang pelakon di atas pentas. Baik. Kalau seorang pelakon itu sudah biasa atau dikatakan profesional dalam bidang bangsawan,
Dia sudah tahu kemahiran dia bagaimana dia nak berdiri, bagaimana dia nak duduk, bagaimana dia nak berjalan. Supaya bila mereka membawa watak itu, penonton boleh jelas, oh dia dah tahu dah ini memang watak jahat. Ya. Oh ini memang watak baik. Jadi dia membawa watak itu dengan penuh berhati-hatilah, dengan penuh cermat. Dan letak tubuh ini adalah mengandungi posisi kita menghadap pelakon. Ya. Ada beberapa posisi, iaitu posisi menghadap secara penuh. Ya. Kalau menghadap secara penuh, semua badan kita Di hadapan. berhadapan Betul. menghadap penonton. Dan ada juga posisi menghadap 1/4. Miring ke miring kiri. 1/4, sama ada di kanan ataupun di kiri, boleh bergantung kepada situasi, dan mengiring penuh, miring penuh. Jadi maksudnya betul-betul kita Ini bagi contoh miring lengan penuh. saja. Dan juga belakang Penuh. Okey. Oh, baik. Keempat-empat posisi ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya juga. Contohnya seperti menghadap belakang penuh, hanya dalam situasi tertentu saja ia boleh dibuat. Contohnya Cikgu Nizam? Okey, contohnya ketika kita menghadap Sultan, Ya. biasanya Sultan akan berada di center, di tengah. Betul. Jadi contohnya kalau Sultan di tengah, sudah tentu saya akan membelakangi anda semua, iaitu membelakangi Nonton. kamera. Jadi saya akan membelakangkan anda. Pergerakan saya itu saya akan nampakkan bahawa saya sedang menyembah Sultan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Stay. Dan di sini anda boleh lihat ada 3 posisi. Satu, posisi menghadap penuh. Posisi mengiring penuh, miring penuh, dan posisi menghadap belakang penuh. Dan apabila berlakunya kepelbagaian posisi ini, kedudukan letak tubuh ini, maka struktur persembahan itu akan kelihatan lebih cantiklah. Dan untuk menghadap belakang ini, kalau setakat nak bercakap tanpa menghadap raja, itu tidak boleh lah. Seolah-olahnya kita seperti melanggar disiplin di dalam istana. Tengok contoh ini. Kalau kita tengok contoh di sini, apabila menghadap penuh tanpa tujuan yang benar, seolah-olahnya lakonan itu tidak dilaksanakan dengan betul lah. lah. Ya, tidak kemas. Persembahan Ya. yang tidak kemas. Okey, Baik. dan seterusnya kita pergi kepada lenggot suara Lenggot ataupun suara. dinamakan kiok, K-I-O-K. Kenapa kiok, cikgu? Atau lenggot suaranya, dia memang dibahasakan bahasa lama ni panggil kiok. Kiok. Okey, kalau orang sebut kiok tu maknanya orang tahu itu adalah lenggot suara, nada suara. Air lagu, disebut Ya. sebagai air lagu, intonasi yang berima, Okey. berirama. Berirama itu kerana bagaimana? Kerana apabila pelakon ini mereka cuba menghayati, menjiwai watak mereka dengan betul-betul berkesan. Jangan terkejut Nisa, sampaikan sampai satu tahap penonton boleh menangis. Ya, betapa perasaan atau emosi itu sampai kepada penonton. melalui Contohnya begini lenggot contohnya suara, ya. contohnya kalau andai kata saya mencipta satu adegan, saya ni bapa, okey, Nisa sebagai anak saya, Ya. Baik. saya menghalang pencintaannya dengan Cikgu Fairul konon, ya. Baik. Okey, kita cuba boleh? Sila. Okey. Ayanda tidak setuju anak anda. Kenapa ayahanda? Kenapa ayahanda menghalang? Cukup! Jangan diingkar perkataan ayanda. Kalau tidak buruk padanya anak anda. Tapi ayahanda, cinta saya pada Fairul begitu dalam ayahanda. Cinta. Apa yang boleh dibuat dengan cinta anak anda? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Patik merayu kepada tuanku untuk menerima sahajalah pinangan patik ini tuanku. Sungguh patik ini adalah rakyat yang hina tuanku. Kerana kasih sayang kami sangat dalam dah lebihnya tuanku. Okey. Ampun tuanku. Ya, itu contoh. Ada pelbagai ragam lagu dan intonasi dalam mengujarkan dialog itu tadi. Itu tentang Lebih-lebih lengkok lagi kalau suara. nak mempamerkan emosi macam tadi sedih. Ya, Takkanlah betul. ayahanda terima je lah. Tak ada macam tu kan. Ya. Dia kenalah macam ayahanda kenapa dia ada penekanan. Nada tu suara? memang kita bagi, orang kata memang betul-betul bagi penekanan yang berlebihan. Dan dalam bersama tu ada juga satu part yang menarik, tarik nasib. Tarik nasib pun dia ada lenggok dia yang seperti kita dengar seperti merintih-rintih. Dia menyanyi lagu kerana sedih yang teramat, kecewa. Jadi dia pun menarik nasib. Contohnya kita pernah dengar dalam lagu Contoh. Ikan Kaloi lah. Betul. Yang merintih-rintih. Duhai perigi, airnya biru. Ya. Tarik nasib itu maksud ada mengandungi kioknya tersendirilah. Okey. Baik, Dan yang seterusnya Cikgu Nizam. yang terakhir iaitu kita menekankan tentang aspek improvisasi. Improvisasi. Dan aspek ini sangat penting dalam lakonan, yang betul tak Cikgu Nizam? Betul Cikgu Fairul. Cuba hurai sikit, kita Okey, nak tahu. improvisasi kenapa penting? Kerana pada ketika kita melakonkan watak tu, ada ketikanya kebarangkalian rakan lakon kita ni lupa dialog. Ya. Betul. Ada kebarangkalian mungkin macam tadilah orang kata kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku Ya, kan. betul. Tiba-tiba apa benda perkara yang
di luar jangkaan. Jadi kita terpaksa melindungi rakan kita. Bertindak secara Baik. spontan. Betul. Supaya jalan cerita kekal terjaga dan penonton tidak perasan sebenarnya apa yang berlaku. Saya nak tengok antara contoh situasi kalau berlakunya sebegini saya pula terlupa skrip ke macam mana ke. Tapi kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Salam sejahtera. Nama saya ialah Arwin Raj. Saya dari SJKT Kero. Untuk semua guru yang mulia, jasa kalian akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Selamat Hari Guru. Thank you for the care and love you shower to us. You are the best teachers. Happy Teachers Day. Guru adalah panduan terbaik. Terima kasih guru. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Rasanya betapa gelapnya dunia ini. Dinda, lihatlah ayahanda kita ini. Ayuhai ayahanda, apakah gerangannya berlaku sehingga rupa menjadi sebegini ayahanda? Ayahanda tiada selera untuk makan anak anda. Kenapa ayahanda? Kenapa Dinda? Sebab setelah sekian lama ayahanda bermimpi, ayahanda teringin dan mengidam nak makan nasi dengan budu. Budu Dinda? Budu. Oh Allah. Tak dapat dah. Tak dapat budu kanda. Rumah Dinda, anak anda sudah habis budu kanda. Habis bagaimana sekarang ini? Kita improvisasi saja. Jangan makan budu, kita makan kuah-kuah kari ayam. Ya, kembali menonton Teroka Didik TV KPM. Itu adalah contoh berlakunya improvisasi. Sekiranya contoh dalam situasi yang lupa. Ya, betul. Tersalah lupa sebut. jalan cerita, tersalah sebut dan sebagainya. Jadi, apabila berlaku perkara tersebut, bagaimana? Biasanya seseorang pelakon itu dia cover balik kawan dia tu. Yang penting sekali tindakannya mesti sesuai dan tepat ikut keadaan. Ya. Improvisasi juga. Ya. Salah cara akan jadi sia-sialah, akan boleh mengganggu lakonan itu sendiri. Macam contoh tadilah, saya masuk tadi saya dah langgar dah benda ni. Ya. Jadi akhirnya saya tunggu masa yang tepat untuk improvisasi. Bila host masuk baru saya usik. Sebab saya tak ada sebab masa tu nak ubah. Jadi saya biarkan sehingga saya jumpa sebab. Macam pengalaman sendiri, tentu Nizamu pernah kan, saya nak kongsilah dengan penonton di luar sana. Silakan. Pernah saya berlakon dalam teater bangsawan Menyerahnya Seorang Puteri. Masa tu saya pakai rambut palsu. Saya kena memanjat di atas satu tempat tinggi. Bila nak turun rambut tu tersangkut dengan tali, dah jatuh. Jadi saya nak selamatkan, ketika itu watak macam watak pelawak. Ya. Saya kata akulah penyair yang menyamar. Dah rambut palsu menyamar lah kan. Ya. Jadi akhirnya sebab itu terselamatlah keadaannya. Ada tak pengalaman Cikgu Nizam? Ya, ini pun saya nak kongsi juga kepada anda yang berada di rumah atau berada di mana-mana. Okey, improvisasi ini penting kerana kadang-kadang kita nak menunjukkan bagaimana kesatuan kita bersama rakan-rakan kerja kita dalam lakonan. Jadi kepada adik-adik, ini saya nak kongsikan juga di mana ada satu ketika ini saya ada watak transisi daripada mimpi ke realiti. Wow. Jadi kiranya pada ketika itu, misalnya saya pakai beginilah kononnya. Okey, pada ketika mimpi saya pakai begini, realitinya saya kena buka baju ini, tinggal ini saja. Tapi yang pada ketika persembahan, saya tak pakai baju di dalamnya. Wah. Bila saya buka, masih ada lagi orang kata badan saya lah. Ya. Maka saya berbisik dengan kawan saya berkata, tolong cover saya sekejap. Tapi saya berbisik tanpa penonton sedar. Cover saya sekejap. Lepas tu saya pun kata dengan ayat saya penambahan ayat-ayat baru. Baik. Saya kata, baik, tunggu dulu. Kan? Ayahanda nak pergi ke sini dulu. Pergi sini. Padahal tak ada dalam skrip. Ya. Tapi sebenarnya dibenarkan. Okey, dibenarkan. Tapi jangan terlalu orang kata berlebih-lebihan lah. Ya. Takut dia melaratkan cerita. Dan pada zaman dulu improvisasi sering juga digunakan untuk memanjang-manjangkan cerita Ya. atau memendek-mendekkan cerita, bergantung kepada penonton lah. Dia tengok dia rasa seronok, maka akan panjangkan cerita. Nampak penonton boring, maka pendekkan cerita. Ya, itu cara improvisasi digunakan di dalam sesuatu persembahan. Betul. Kita ada lagi 3 cara gaya lakonan bangsawan. Jom cikgu kita teruskan. Sebenarnya kita akan pergi kepada pergerakan dalam bangsawan. Ini Cikgu Nizam, apa lagi? Terangkan.
Okey, pergerakan dalam bangsawan ni kita fokus kepada watak dan perwatakannya. Betul. Okey, kebanyakan dalam bangsawan watak-wataknya dipanggil stock character. Apa itu stock character? Iaitu karakter yang telah ditetapkan, sedia wujud. Ya, contohnya Sultan, watak protagonis, watak hero lah, dan juga seperti Cik Nisa, watak heroin Seri lah. Panggung lah. Seri Seri Panggung. Panggung, anak muda. Dan sebagainya. Okey, jadi bagaimana dikatakan pergerakan? Kalau Sultan saja pergerakannya mesti orang kata terbatas. Ada form dia. Ya, dia ada jaga pergerakan dia. Kalau kita tengok Sultan, dia tak boleh Sultan jadi macam orang kampung. Ya. Dia dah tukar gapah tak boleh. Baik. Okey, contoh kita buatlah supaya penonton buat, faham. jom. Sekarang Contoh ni- adegannya bagaimana? Saya situasinya ialah ayahanda dengan permaisuri nak pergi berburu, tiba-tiba diserang oleh seekor jin dalam hutan. Seekor jin? Untuk membezakan watak antagonis dengan watak protagonis dalam cerita ini. Okey, Okey. silakan Tuan Puteri dan dia permaisurinya dengan rajanya. Kekanda, Ya, Kekanda Dinda. telah berjanji dengan Dinda untuk membawa Dinda berburu di hutan. Benar. Dinda teringinlah nak makan daging kijang. Hai manusia, apa gerangan berbuat di hutan ini? Siapakah Sehingga kamu? mengganggu tempat aku. Siapakah kamu, wahai bermuka buruk? Akulah Jin Rimba Hijau. Macam itu. Karakter antagonis dia lebih agresif selalunya, agresif dan lincah. Bagaimana kalau watak-watak Sultan dan juga permaisuri dia lebih tenang sedikit? Ya. Okey. Dia tadi terjerit sebab apa? Bertakut Ya, nak itu menunjukkan betul lah. emosi yang Takkan takut. tiba-tiba jin kan tak kena pula. Kekanda ada jin, tiba kan. Dan watak-watak pelawak pun ada lincah-lincah juga kan. Ya. Pelawak dia ada yang cara lakonnya dia. Watak Seri Panggung pun ada cara lakonan dia. Ya, okey. Pergerakan ini akan khusus lebih spesifik, kena kajilah watak tu. Bila kita dapat watak tu kena tahu kita ni jenis gerakan apa. Ini sangat penting untuk menimbulkan ciri watak itu sendiri. Dan saya nak menambah lagi iaitu yang kita pergi kepada kedua iaitu gerakan isyarat. Gerak Okey? isyarat. Gerak isyarat ini di mana membantu pelakon untuk menyampaikan emosi dengan lebih tepat dan berkongsi emosi mereka dengan penonton. Betul. Okey, misalnya begini. Okey, saya bagi contoh terus supaya penonton dapat lihat. Ya. Apa dikatakan gerak isyarat? Gerak isyarat ni biasanya dia tak ada dialog, dia tak ada skrip. Dia menggunakan orang kata tanda-tanda yang ada pada Tanda-tanda. tubuh. Betul. Okey, saya bagi Bahasa arahan. tubuh lah ya? Ya, bahasa tubuh. Ya. Merangkumi emosi, ekspresi emosi dan juga gerak-gerak kecil. Ya. Contohnya begini, kalau saya cipta wataknya, okey, Cikgu Fairul menjadi putera raja yang sedang pergi berburu macam tadi. Baik. Dan tiba-tiba terjumpa puteri jelita di tengah hutan dan ingin melamar puteri tersebut. Dan puteri hanya menunjukkan isyarat malu-malu saja. Baik, Okey. baik. Okey. 3 2 1 action. Besar juga hutan ini. Tetapi penghuninya seperti tidak ada. Sudah seharian aku berburu tidak kelihatan. Ini puteri cantik. Wahai Tuan Puteri indah rupawan, apakah gerangan berbuat di sini seorang diri? Malu-malu pula puteri ini. Wahai Tuan Puteri, bercakaplah dengan hamba. Hamba ingin sekali mengenali Tuan Puteri. Cut. Itu contoh. Okey, itu contoh antara yang dinamakan gerakan Gerak isyarat. isyarat. Di mana kita lihat bagaimana puteri dia tak bercakap pun. Tapi kita dapat tahu, kita dapat baca reaksi dia yang sangat malu-malu tu mungkin dia pun suka dan jatuh hati kepada putera raja. Okey? Okey, gerak isyarat. Gerak Okey, isyarat. seterusnya, Dan Cikgu Fairul. Akhir sekali, prinsip blocking dalam mantesan teater. Sebenarnya teater bangsawan ke atau teater lain pun semua ada prinsip blockingnya. Baik. Jadi prinsip blocking ini adalah susun atur ataupun susun letak pelakon-pelakon di atas pentas. Ini merupakan aspek-aspek pengarahan dan pelakon pun terlibat sama dalam menjayakan blocking itu. Dan, kalau kita nak ambil contoh yang lebih mudah untuk penonton-penonton yang tak pernah tengok bangsawan, pernah tengok tak kadet polis kat sekolah kan? Kadet kau sekejap ke kanan, kejap ke kiri, pecah 3 jadi 1. Itu contoh blocking yang disusun atur untuk menjadikan satu set persembahan. Jadi blocking di atas pentas teater ini, saya kira kita dengar lagi apa yang Cikgu Nizar bagi tahu dan kita cuba tunjuk contoh blocking-blocking yang bergerak. Okey, baik. Okey, blocking ini kalau kita lihat iaitu susun atur ni supaya semua penonton secara asasnya semua penonton dapat melihat pelakon-pelakon mereka. Okey, jadi ini saya nak kongsikan di mana kalau kita lihat contohlah kalau kita lihat bangsawan dahulu, mereka ini pelakon-pelakon ini sangat famous. Sangat popular. Jadi mereka ada di antara yang pelakon-pelakon tu ada pelakon kesayangan mereka. Jadi kalau pelakon kesayangan mereka dihalang oleh pelakon lain, jadi mereka penonton ni berbayar.
mereka puas datang. hati lah. Ya, tak puas hati lah. Mereka marah. marah. Ya, marah. Kan? Jadi itulah fungsi orang kata sistem blocking ini menyusun mengikut kesesuaian. Ya. Dan dari sudut pandang yang lebih disiplin, kedudukan itu mesti mengikut keutamaan dialognya. Kalau masa itu watak-watak tertentu yang lebih penting, maka yang lain blockingnya lebih tersembunyi, terkebelakang lah. Mungkin mereka tak faham juga, Fairul. Kita kena bagi contoh tunjuk juga. kena berlakon juga. Baru adik-adik kita akan faham. Kita tunjuk contoh Bagaimana? satu situasi. Sekarang ini situasi apa yang kita nak buat, Cikgu Nizam? Okey, cuba kalau kita cipta watak di mana Sultan sedang memikirkan cara nak atasi bagaimana Masalah dalam masalah. negara. Ya. Okey, baik. Boleh. Siapa jadi sultan? Cikgu Okey. Fairul lah. Baik, saya akan jadi sultan. Beta sangat-sangat risau saat ini. Negara Karakus ingin meminang puteri Beta, tapi Beta tidak setuju. Apakah pendapat Memanda Menteri? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Adapun pandangan patik supaya Tuan Puteri dikawinkan saja dengan putera mereka, tuanku. Ayahanda. Kalaulah dikawinkan dengan mereka, Beta takut puteri Beta dianiaya nanti. Kita tahu putera raja itu zalim orangnya. Okey, itu contoh bila kita nak meletakkan watak raja lebih dominan, dia akan ke depan. Okey, alright. Dan blocking juga berlaku dengan adanya level. Betul tak, Cikgu Betul. Nizam? Peringkat, maksudnya dia punya peringkatnya lah. ya. Okey, kalau biasanya kalau okey, satu lagi saya menambah, kalau biasanya watak utama ataupun watak yang sedang bercakap, dia dibenarkan, watak itu dibenarkan untuk pergi ke mana-mana yang disukalah sepatutnya. Dan watak yang tidak ada dialog, okey, watak yang tidak ada dialog dan watak yang tidak ada fungsi harus berdiri saja. Tak boleh dia pula tiba-tiba bergerak ke hulu kilir. Jadi nanti penonton akan keliru, siapa yang kita nak dengar siapa ni? Kita nak tengok watak siapa ni? Namun ketika situasi itu, pelakon-pelakon yang lebih kecil fungsinya akan memakai fungsi Gerak isyarat. tadi. isyarat. Mereka memberi gerak isyarat yang minimal dan sesuai dengan watak mereka untuk menunjukkan kesatuan lakonan itu sendiri. Contoh-contoh cikgu, saya rasa saya Ya. faham situasi Okey. gerak isyarat. Contohlah kalau saya tengok teater, ada orang kampung. Ya. Tapi pembesar-pembesar di tengah sedang berbual, tapi orang kampung ni dia gunakan bahasa tubuhnya. Contohnya konon-konon tengah berjual beli, berborak-borak, berbisik-bisik. Ataupun dia sedang mengumpat. Mengumpat. dia juga. Mengumpat Kan? dia macam tu. Okey. Baik, ya. Jadi itu adalah tentang prinsip blocking dalam teater tadilah. Jadi keseluruhannya untuk gaya lakonan bangsawan ini, jika kita dapat hadam dan menyatukan semua aspek-aspek ini dalam persembahan bangsawan, maka insya-Allah persembahan itu akan menjadi sangat hebatlah. Sangat hebat dan sempurna dari segi rukun dan disiplinnya. Betul tak, Cikgu? Baik. Betul. Sebenarnya kan cikgu berdua, saya sangat-sangat seronok turut sama berlakon yang di rumah pun saya kira telah menjadi seorang pelakon bangsawan. Boleh pakailah apa-apa baju ataupun uniform yang ada di rumah, terus ambil watak bangsawan tersebut. Saya kira tepat waktunya untuk saya minta Cikgu Fairul atau Cikgu Nizam membuat sedikit rumusan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu gaya lakonan bangsawan. Silakan. Baik, keseluruhannya kita belajar teater bangsawan di sekolah seni ini adalah sebagai satu silibus. Silibus yang mahu mengangkat dan memelihara unsur-unsur teater bangsawan yang ada di negara kita supaya ia tidak luput di zaman. Dan kita tahu JKKM pun sentiasa menganjurkan siri semarak bangsawan dan kita lah sekolah seni lah akan cuba untuk menjadi pelapis kesinambungan ini supaya tidak hilang daripada negara kita. Betul tak, Cikgu Nizam? Ya, saya akan minta Cikgu Nizam tambah, tetapi sebelum itu mungkin Cikgu Fairul boleh kongsikan sedikit mungkin contoh-contoh teater ataupun persembahan yang telah kita lihat di Istana Budaya contohnya. Okey, teater Yang bangsawan. Bangsawan di Istana Budaya ni sekarang kita lupa, Cikgu Nizam. Antaranya yang sebelum-sebelum ini, sebelum pandemik COVID lah iaitu Batu Belah Batu Bertangkup, Betul. cerita Hang Tua Hang Jebat, Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang saya ada tonton Puteri Gunung Ya, Ledang. Puteri Gunung Ledang tu orang kata yang paling terkenal lah, paling tersohor. Memang pergi mana-mana pun orang tahu Puteri Gunung Ledang tu satu benchmark. Ya, disebut-sebut. Tapi kan kalau di atas pentas teater yang sungguh luas, besar dan hebat, ada komunikasi tak antara watak dan juga prop ataupun barang-barang yang ada di atas pentas? Betul. Selalunya kena ada interaksi lah supaya set yang ditunjukkan, prop itu juga bukan untuk semata-mata tunjuk. Dia mesti digunakan dengan sepenuhnya untuk menggambarkan fungsi situasi itu. Dia melambangkan juga untuk menghidupkan watak itu dan juga melambangkan latar seperti Cikgu Fairul beritahu tadi. Ya. Barulah kita nampak cerita itu nampak lebih
lebih harmoni lah, kita tengok sedap lah cerita tu. Lebih haluslah aturannya. Ya. Tadi sebenarnya saya sudah nak bersedih sebab ingatkan dah sampai hujung rancangan, tetapi kita ada masa lagi. Kita akan berhenti seketika. Tapi sebelum tu saya nak tanya, selepas ini apa lagi yang kita nak kongsikan kepada penonton semua? Lepas ni Kita rasa nantilah kita cerita. Nanti lepas ni kita biar dia jadi biarlah suspense. Suspense. Unsur-unsur dalam persembahan pun suspense. Jadi kalau nak tahu, anda kena kekal menonton Teroka Didik TV KPM. Kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Hi everyone, my name is Kritika. I am studying in SJKT Ladang Batarabe. Happy Teachers Day to all sweet teachers, especially my Nageswari teacher. I love her very much. She is very kind and sweet, lovely teacher. Thank you. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teroka Didik TV KPM. Kita sedang membincangkan tentang gaya lakonan bangsawan. Ya, apa gaya yang saya buat tadi sebenarnya, cikgu? Okay, ada gaya exaggerate. Ya, exaggerate, membesar-besarkan, nak menunjukkan kita berlakon gaya Stylized lah, bangsawan. stylized. Dalam bahasa stylized. Ya, tadi secara ringkasnya kita telah pergi kepada gaya-gaya lakonan. Kita ada stylized, Betul. kita ada ucap tetap, Gerak gerak tetap, letak tubuh, lenggok suara, improvisasi, pergerakan, prinsip blocking dan gerak isyarat. Apa lagi yang kita boleh pelajari? Dan sebelum kita pergi kepada soalan saya tadi, saya ada lihat ada video yang dipertontonkan, ada gambar-gambar daripada persembahan teater saya kira. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit berkenaan video tersebut? Ya, kalau kita lihat tadi ialah paparan pementasan teater bangsawan Ya. yang pernah dibuat di sekolah-sekolah seni seluruh Sekolah, Malaysia. ya, wah. Sekolah seni Malaysia Johor, Perak, Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak. Jadi itu adalah produk-produk yang pernah kita hasilkan dalam proses aplikasi terhadap pembelajaran itu sendiri. Dan murid-murid ini akhirnya belajar pementasan itu daripada pengurusan sehinggalah kepada pementasannya. Oh, maknanya tak adalah berlakon. Tak adalah berlakon saja. Betul. semata. Mereka dikira diajar semua sehinggalah kepada membuat laporan dan juga dokumentasi. Okey, saya tambah sedikit di Ya, mana silakan, cikgu. dalam pendidikan, pendidikan kesenian terutamanya, Ya. mereka didedahkan dengan kerja kreatif. Kerja kreatif, Okey, baik. jadi kerja kreatif ni mereka bukan sekadar maksudnya mindset mereka kata okey, saya nak jadi pelakon saja, tidak. Kita akan didik mereka selain pada berlakon, mereka kena buat kerja produksi, mereka kena buat kerja kerja, mereka kena buat pertukangan, mereka kena pelbagai. Pelbagai. Dan kerja kreatif untuk lah. info tambahan, Ya. produk-produk ini selalunya menjadi goreng pisang panas lah. Mendapat Wah. permintaan ramai daripada IPT kerana mereka sangat suka dengan produk sekolah seni kerana kebanyakan mereka bila keluar saja sudah tahu hampir sebahagian daripada proses pembelajaran teater itu sendiri. Betul. Jadi ada yang pergi ke Aswara, OPSI, UiTM dan mereka pergi sana cepat je dikenali sebab mereka dah tahu cara nak buat kerja-kerja kreatif ini. Ya, itu yang penting, bukan setakat tahu berlakon, bukan setakat Betul, menguasai betul. gaya-gaya lakonan yang kita dah belajar, tetapi juga menguasai proses sebelum, semasa dan selepas. selepas. Ya. Contoh, boleh cikgu kongsikan salah satu contoh ataupun macam apa yang mereka belajar proses sebelum pementasan. Silakan Cikgu Vero. Ini kita panggil dalam pengurusan produksi lah. Ya, Sebelum pengurusan, pementasan tu mereka akan belajar membuat paperwork. Paperwork. Menubuhkan jawatan kuasa produksi, buat paperwork untuk cari dana. Kita ajar cara cari dana walaupun dana itu kadang sudah ada dan kadang-kadang mereka berjaya cari dana daripada luar untuk menampung kos Menambah pementasan itu lagi. sendiri. Ya. Itulah kelebihan yang ada pada mereka dan ini pun dibantu juga dengan KPM, ibu bapa yang sangat akrab lah dalam Ya. membantu anak-anak mereka untuk meningkatkan produktiviti. Maknanya pelajar-pelajar sekolah seni ni semua mendapat sokongan yang padulah daripada ibu bapa masing-masing. Berapa ramai murid-murid yang cikgu Nizam pernah ajar setakat ini? Kalau ikutkan sejujurnya saya belum lagi mengajar secara total Ya, untuk ni, tapi anggarannya dalam
30 murid, Ya. 40 murid Untuk satu kelas. Untuk satu kelas, Satu betul. kelas. Satu Jadi satu kelas 30 orang. Kalau di sekolah seni biasanya ada berapa kelas? Okey, kalau di sekolah seni Johor secara keseluruhannya kita ada dalam 300 hingga 500 murid, 300 lah biasanya. Oh, baik. Saya kira kan cikgu, apabila penonton dah tengok ni semua, mereka jadi berminat. Betul. Berminat nak tahu informasi berkenaan sekolah seni. Mungkin ada yang baru kenal, ada sekolah seni dekat Malaysia. Sebab saya kira kalau di peringkat yang lebih tinggi, Aswara sajalah kan. Kalau sekolah seni ni mungkin saya pun agak baru. Sebab tu saya ada bertanya, mungkin ada yang nak tahu apa lagi yang mereka boleh belajar di sekolah seni ni. Okey, di sekolah seni ada menawarkan 4 bidang seni, Ya. bidang seni visual, seni teater, seni muzik dan juga Seni seni tari. tari. Seni tari. Dan untuk masuk ke sekolah seni mereka perlu ada uji bakat selepas UPSR lah. Ya. Permohonan dibuat melalui online. Selepas UPSR, selepas UPSR. muda lagi. Dibuat Baik. melalui online di laman web sekolah seni lah. Kat sana isi borang, nanti mereka akan panggil uji bakat. Wow. Dia kena uji bakat lah. Syarat minima 4B, 3B. Betul. Tapi yang penting bakatnya datang dulu. Ya, jadi mungkin ada yang dah nampak bakat anak-anak ataupun adik-adik anda daripada kecil lagi. Ya. Ini adalah salah satu orang kata apa, jalan ataupun saluran untuk anda mengasah bakat tersebut. Bukan setakat nak berlakon di hadapan orang, membuat ekspresi dan sebagainya, tapi sebelum, semasa dan selepas. Nisa jangan terkejut kadang-kadang kalau macam di sekolah seni Johor, Ya. sampai daripada abang dia yang sulung sampai ke adik dia yang bongsu, Semua. bergenerasi bersilih ganti. Abang dia dah keluar, adik dia pula masuk. Dan Mungkin alumni-nya pun bila dah lepas selalu offer nak datang bantu. Ayahanda kami ni baik, nak baik. datang bantu ni ada apa-apa. Mereka suka untuk datang bantu. Cuma Ya, sekarang kita baik. kekang COVID, tak boleh terima orang luar. Jadi kita tak dapatlah melakukan tetap perkara itu. menjaga SOP yang telah ditetapkan. Walaupun sekarang ni persekolahan sudah pun bermula Ya, betul, kan. bermula. Jadi yang di sekolah pun adik-adik yang menonton kekal menjaga SOP. Kalau di sekolah tu ikut arahan pihak sekolah dan juga cikgu pakai gel pembasmi kuman, pelitup muka, jarak sosial dan sebagainya. Baiklah, ini baru betul-betul di penghujung rancangan. Saya tadi nak bersedih, okey tak jadi, ni bersedih kembali. Sebab apa, kita dah pun sampai penghujung rancangan. Cikgu-cikgu semua, mungkin cikgu boleh kongsikan sekali lagi sedikit rumusan ataupun harapan untuk semua yang menonton Didik TV. Silakan. Untuk seluruhannya bagi murid-murid sekolah seni Malaysia khususnya yang sedang menonton di sana dan juga yang di bawah KPM lah Ya. kita mengharapkan murid terus serius dan ada effort untuk belajar tentang seni teater bangsawan untuk kita mengekalkan ciri tradisi khazanah budaya bangsa. Kerana ini adalah juga salah satu tanda ciri-ciri kewujudan bangsa dan juga masyarakat. Jadi di sini mereka tidak saja diajar tentang berlakon tetapi macam mana nilai tanggungjawab, meningkatkan potensi interpersonal, keakraban dan juga kerjasama. Banyak nilai-nilai murni berpadu dalam proses Teamwork. pementasan itu sendiri. Dia bukan tentang berlakon semata-mata. Ya. Tetapi banyak aspek-aspek lain. Juga kreativiti ya. Betul. Sebab kreativiti itu pula bukan tentang pemikiran saja. Ada kreativiti artistik, mereka rekan kostum, rekan aset, tata rias dan segalanya. Wow. Jadi ini sangat hebat. Dia, kalau kita kata di sekolah ni memang kebat lah. Orang berfikir aras tinggi. Bila ada belajar seni teater bangsawan, otomatik aras tinggi. Dengan bahasa pun tinggi-tinggi. Dengan puisinya, syair gurindam semua ada. Semua ada. Dan bila nak mengujarkan dialog-dialog itu, mereka perlu bedah teks Bedah? itu sehingga faham. Kalau tak Baik. cakap je ni macam burung kakak tua kan. Ya. Jadi mereka nak belajar menganalisis karya-karya yang puisi-puisi yang ada nilai kandungan makna pelbagai. Ini yang Baiklah. hebatnya ni. Ya, Cikgu Nizam, apa harapan Cikgu Nizam? Harapan saya simple saja, Cik Nisa, dan juga Cikgu Fairul dan juga penonton di rumah. Okey, iaitu mereka ini, adik-adik ini yang belajar di sekolah seni ini, mereka mempunyai bakat yang agak luar biasa. Wow. Ya, agak luar biasa. Di antara mereka yang macam-macam lah, mereka boleh buat ukiran, boleh menyanyi, boleh berlakon. Jadi harapan saya iaitu pihak-pihak yang lain juga, contohnya pihak daripada Persatuan Seniman ke, Persatuan daripada produksi TV ke, mereka punya bakat yang sangat luar biasa ini, apa kata kita jalinkan mereka. hubungan dan kita bawa bakat-bakat ini juga ditonjolkan ke hadapan. Sebab ada di antara kawan-kawan juga yang pernah bertanya dengan saya yang dalam bidang produksi, kita kekurangan bakat kanak-kanak. Sebenarnya banyak bakat kanak-kanak yang boleh dicongkil sebenarnya. Ya. Dan kita wajar berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah berjaya mengusulkan satu sistem yang memunculkan sekolah seni Malaysia di beberapa negara, 5 sekarang sekolah seni Malaysia, Johor, Perak, Kuala Lumpur, Sabah dan dan Sarawak.
yang mana memberi ruang untuk anak-anak kita di seluruh Malaysia datang belajar tentang bidang kesenian ini. Inilah effort yang telah didatangkan oleh KPM sebagai tanggungjawab terhadap sistem pendidikan tanah air. Ya, saya pun sungguh berbesar hati mendengarkan bahawa banyak bakat-bakat yang tunggu masa nak dicungkil dan diketengahkan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nizam dan Cikgu Fairul dari Sekolah Seni Kuala Lumpur dan Sekolah Seni Johor kerana bersama-sama dengan kami di Teroka Didik TV KPM. Saya pun sangat seronok hari ini. Banyak perkara saya belajar. Saya harap lepas ni bolehlah tiba-tiba apply untuk teater ke kita buat job bangsawan tepi. buat job tepi. Baiklah, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan dan kita akan tinggalkan anda dengan sebenarnya penutup drama kita tadi, lakonan kita tadi. Lakonan tadi tergantung sebenarnya. Kenalah bagi tahu penonton apa yang berlaku. Adalah mereka tertanya-tanya bergaduh macam itu je ke? Adik-beradiknya bergaduh macam itu je ke? Inilah kekanda-kekanda saya. Kita akan tinggalkan anda dengan lakonan ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa terus menonton Teroka di Didik TV KPM. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. Okay, kita teruskan. Kekanda. Kanda. Dinda bermimpi semalam, Kanda. Dinda bermimpi. Mimpi apa, Dinda? Kekanda. Dinda bermimpi negara kita diserang oleh tentera karakus, Ya, Kanda. Kanda sudah tahu. Kanda sudah tahu tentang itu. Ini yang Kanda cuba mencari jalan. Jadi apa yang perlu kita perbuat sekarang ini? Tenangkanlah kepada kami, Kanda. Risau sekali rasanya. Ya, Kekanda, tolonglah Kekanda. Apa yang harus kita lakukan, Kekanda? Sudah puas Dinda berfikir. Sudah puas Dinda merenung. Tidak ada juga jawabnya. Tolonglah, Kanda. Kita harus selesaikan masalah ini. Nanti musnah negara kita, Kanda. Usah banyak bercakap, Dinda. Bagi peluang Kanda juga bercakap. Silakan. Kanda cakaplah. Kanda sebenarnya senang dari tadi berfikir kita serang negara mereka kembali. Kita serang negara mereka? Ya. Kekanda, mampukah kita menyerang negara karakus yang sungguh besar dan kuat itu, Kekanda? Tentera kita sedikit sahaja, Kanda. Bagaimana mahu melawannya? Kita mata lain kali bila berlakon tengok pada kamera. Sekarang kamera dekat situ. Oh, kamera kat situ kan? Kalau Fairul tengok situ memang takkan nampak. Ya. Lagi sekali Saya ingat kita sedang berlakon teater, bukan berlakon TV. Ya, berlakon teater bangsawan. Tapi kita dalam TV, betul lah, dan Janisa. aman. Okey. Itulah perbezaan dia.